Alright. Okey, cikgu harap awak dah selesaikan soalan yang telah cikgu berikan tadi. Okey, mari kita bincangkan. Okey ya, perubahan tenaga yang berlaku dalam situasi di bawah. Okey ya, untuk soalan A, menghidupkan komputer. Okey, komputer dia menggunakan tenaga elektrik untuk hidup. Alright, dia berbeza dengan laptop. Laptop kita ada bateri, ada sandaran lah, maksudnya kalau tak pakai elektrik kita ada bateri. Okey, kalau di sini komputer PC, komputer peribadi ya. Okey, ketika menghidupkan komputer, kita dapatkan tenaga elektrik. Kita pasang switch tu, kita dapat tenaga elektrik. Tenaga elektrik itu akan berubah, dia akan menggerakkan komputer tu, akan apabila kita dah pasang komputer, dia akan menghasilkan tenaga cahaya dan juga tenaga bunyi. Komputer kita akan berbunyi dan komputer kita juga akan memaparkan gambar lah, akan terbit pada skrin. Okey, boleh kat situ. Jadi kat sini perubahan tenaga dia adalah daripada nombor 1 tenaga elektrik kepada tenaga cahaya dan tenaga bunyi. Dia menghasilkan dua tenaga. Daripada tenaga elektrik dia menghasilkan tenaga cahaya dan tenaga bunyi. Alright, itu untuk soalan A, menghidupkan komputer. Okey, tadi cikgu cerita tentang laptop. Okey, laptop ya, semua orang pakai laptop sekarang ni. Okey, laptop dia ada bateri. Kalau bateri, konsep dia sama macam apa tadi? Macam lampu sulur. Okey, bateri tersebut dia akan menghasilkan tenaga elektrik. Dia akan berubah menjadi tenaga elektrik. Tenaga elektrik itu akan berubah kepada tenaga cahaya dan bunyi. Okey, sebab dia ada bateri. Itu beza laptop dengan komputer PC. Alright. Okey, now kita pergi ke soalan seterusnya. Menghidupkan pembakar roti. Okey, menghidupkan pembakar roti. Untuk menghidupkan pembakar roti ni kita memerlukan tenaga elektrik juga. Okey, tenaga elektrik akan berubah menjadi tenaga haba untuk kita bakar roti tadilah. Maksud bila kita masukkan roti tu, nanti roti tu akan dibakar. Okey, so tenaga elektrik kepada tenaga haba untuk membakar roti tu. Pembakar roti tu menjadi panas. Okey, untuk yang ni. Okey, mari kita lihat untuk soalan yang seterusnya. Soalan C, menghidupkan lilin. Okey, menghidupkan lilin. Okey, lilin okey, lilin daripada tenaga kimia, yang tenaga yang tersimpan dalam bahan bakar tersebut iaitu lilin. Okey, dia akan berubah menjadi tenaga haba. Okey, bila kita pasang dan menyalakan api tu, maka dia menghasilkan api tu berasa panas. Ada tenaga haba dan juga kita boleh nampak cahaya. So, itu adalah tenaga cahaya. Maksudnya tenaga kimia berubah kepada tenaga haba dan tenaga cahaya. Okey, soalan seterusnya, menghidupkan telefon pintar. Okey, semua orang ada telefon pintar kan? Okey, telefon pintar kita tidak selalunya kita sambungkan dengan plug ataupun kita sambungkan kepada elektrik direct. Kerana handphone kita ataupun telefon pintar kita ni mempunyai bateri. Okey, bila kita nak menghidupkan telefon pintar, kita ada tenaga kimia iaitu daripada bateri telefon itu sendiri. Okey, tenaga kimia itu akan berubah menjadi tenaga elektrik dan tenaga elektrik itu akan menghasilkan tenaga cahaya dan tenaga bunyi. Dia akan berubah menjadi tenaga cahaya dan tenaga bunyi. Okey, kita boleh nampak pada skrin kita tu ada keluar cahaya, ada gambar, iaitu dia akan keluarkan bunyi. Okey. Soalan seterusnya, ketika motosikal bergerak. Okey, apabila motosikal bergerak, okey, sama tadi macam dalam contoh kereta tadi. Okey, motosikal juga memerlukan bahan api fosil iaitu petrol untuk menggerakkannya. Tak ada petrol, maka tak boleh nak bawa motor. Motor tak bergerak, tak menyala, tak hidup, sorry. Okey, kita dapatkan bahan api fosil tu daripada petrol lah. Okey, tenaga kimia. Bahan api fosil itu adalah tenaga kimia. Dia akan berubah kepada tenaga kinetik untuk menggerakkan motosikal itu. Ada soalan kebat. Okey, soalan ni cikgu ambil daripada buku teks. Okey, nyatakan perubahan bentuk tenaga yang terlibat bagi situasi di bawah. Okey, ni ada seorang budak ni. Seorang budak ni dia main papan selaju, main skateboard. Okey, main skateboard daripada titik A ke titik B ke titik C. Okey, apakah tenaga yang terlibat? Cuba kamu fikir. Okay.
Semasa dia nak bermain papas selaju tu, dia berada di titik A. A tu di tempat yang tinggi. Maka bila kita berada di tempat tinggi, maka kita ada tenaga keupayaan sebab kita berada di kedudukan yang tinggi. Apabila dia bergerak ke titik B, dia bergerak daripada titik B ke titik C, maka itu adalah tenaga kinetik. Okey, dia berubah menjadi tenaga kinetik sebab dia bergerak. Okey, daripada tu turun, keupayaan turun, bergerak, naik semula ke tempat yang tinggi di C. Maka apabila berada di tempat tinggi, dia berubah menjadi tenaga keupayaan untuk berada di tempat yang tinggi. So, jadi jawapan untuk soalan ini adalah tenaga keupayaan berubah kepada tenaga kinetik, berubah kepada tenaga keupayaan. Okey, boleh ya? Okey, cikgu rasa itu sahaja untuk hari ini. Okey, tajuk pelajaran kita adalah perubahan bentuk tenaga. Okey, kena ingat, kena sematkan dalam minda anda bahawa tenaga tidak boleh dihasilkan, tidak boleh dimusnahkan, tetapi tenaga boleh berubah bentuk daripada satu bentuk ke bentuk yang lain. Contohnya bentuk kimia, daripada tenaga kimia kepada tenaga cahaya dan haba, daripada tenaga elektrik kepada tenaga haba. Macam tu. Dia berubah. Okey? Itu saja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi di dalam video yang akan datang. Assalamualaikum dan bye.